Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid 6 Sakura dan 6 Lavender? Semua sihat hari Khabar ini? baik, cikgu. Alhamdulillah. Okey, cikgu mendoakan awak semua berada dalam keadaan sihat bersama dengan ibu bapa dan cikgu ucapkan terima kasih dan tahniah atas kehadiran awak dalam sesi PDPR yang ke-20 tak silap cikgu. Yang ke-20. Okey, tahniah diucapkan. Okey kelas, sebelum kita mulakan majlis kita, minta maaf. Sebelum kita mulakan PDPR kita pada pagi ini, so hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang seterusnya iaitu masa dan waktu, iaitu kemahiran mendarab dan membahagi. Okey, kali ini mendarab dan membahagi, unit masa dan waktu melibatkan jam dan minit. Okey, hari dan jam, minggu dan hari, tahun dan bulan, dekad dan tahun dan abad dan tahun. Okey, so sebelum kita mulakan kita punya pembelajaran pada hari ini, okey cikgu ada sharekan kepada awak satu link. Okey, mungkin ada yang baru masuk ni, mungkin dia tak perasan. Okey, cikgu ada sharekan semula. Okey, cikgu tulis kat situ, Assalamualaikum semua murid yang hadir. Pagi ini kita akan mulakan pertandingan Battle of Mathematics. Okey, iaitu tukar unit. So, cikgu harap awak boleh buka line http://quizzes.com join GC259646 ni dan tuliskan nama awak. Okey, kita akan buat, cikgu bagi masa dalam 1 minit lagi kepada murid yang baru masuk, tolong tekan link tersebut. Kemudian kita akan start kita punya Battle of Mathematics ni Okey. Kita tunggu sekejap lagi. 1 minit. Jadi siapa murid yang baru masuk tu, tolong tekan link yang diberikan. Setakat ni baru kita ada 8 orang. Kalau boleh lebih lagi cantik lah. Kita nak tengok siapa yang boleh menjawab dengan tepat dan cepat. Okey, jangan cepat saja, tapi mesti tepat. Okey? Sikit lagi. Cikgu perlu lagi 2 orang. Mana lagi murid-murid yang baru masuk ni? Tolong daftarkan nama segera. Sila tekan link yang telah diberikan dalam Google Meet. Kalau tak dapat, tolong tengok dalam WhatsApp group. Cikgu ada sharekan link yang sama. Boleh tekan. Okey, mana lagi murid-murid lain? Rasanya macam agak ramai yang masuk. Cuma setakat ni baru ada 8 orang. Okey, murid-murid yang 8 orang ni boleh bersedia dengan skrin quizzes masing-masing. Kita pergi kepada quizzes terus Awak tak perlu tengok Google Meet, terus pergi kepada quizzes. Yang baru masuk ni tolong daftarkan segera. Kita dah nak start ni. Rasanya okey, ada lagi baru seorang, 9 orang. Perlukan seorang lagi. Okey, kita masih menunggu lagi sikit, lagi seorang. Okey, kita dah dengar dah bunyi point yang seterusnya tu. Okey, jadi tanpa melengahkan masa lagi, okey, kita ada kemasukan baru iaitu Nur Azimah dan Syasha Finas. Okey. Dalam masa lebih kurang 5 hingga 10 minit, kita mula Battle of Mathematics tukar unit masa bermula dari sekarang. Okey, setakat ini yang mendahului ialah Fawaz dan Siti Nurliana. Okey. Okey, capaian yang agak bagus. Fawaz mendahului tempat pertama dengan 3 mata di hadapan, diikuti dengan Adam Akil 6 Sakura dengan 2 mata di hadapan. Nampaknya Siti Nurliana tempat ketiga jatuh sedikit berbanding Muhammad Firas Dani. Muhammad Firas Dani akhirnya ingin memecut. Begitu juga dengan Nur Azimah. Nur Azimah juga dengan kedudukan ketiga. Fawaz masih lagi mengekalkan kejuaraan dengan tempat pertama. Siti Nurliana terjatuh pula tempat ketiga. Firas Dani menduduki kedudukan kedua.
Oh, nampaknya Nur Azimah tidak ingin berputus asa, semakin mengejar. Begitu juga dengan Irfan. Irfan juga nampak tenang di situ, tetapi adakah ia dapat memecut murid-murid yang lain? Ya, seperti yang dijangkakan, Irfan semakin menduduki tempat yang terbaik. Okey, namun jatuh pula ke tempat yang kelima. Nur Azimah tidak ingin melepaskan kesempatannya. Firas Dani akhirnya memecut Ahmad Fawaz, minta maaf. Okey, Muhammad Firas Dani tempat pertama sekarang ni. Fawaz ada satu kesilapan di situ. Nur Azimah tempat ketiga, manakala Adam Akil tempat keempat. Murid-murid lain, di manakah anda? Muhammad Nazli Syam, di manakah anda? Okey, kita tengok kat sini Muhammad Firas Dani. Oh, ada sedikit kesalahan di situ. Okey, 10 saja soalannya. Okey, kedudukan yang ketiga, Irfan nampaknya ada harapan untuk memecut Muhammad Firas Dani jika tidak ada kesalahan. Sebab di sini kita dapat lihat, oh, Fawaz akhirnya betul semua. Mungkin ada pembetulan di situ. Tetapi markah Firas Dani lebih tinggi daripada Fawaz. Okey, Adam Akil tempat yang ketiga. Muhammad Irfan 6 Lavender nampaknya begitu tenang sekali. Siti Nurliana kedudukan yang ke-6. Syasha Finas, apa terjadi kepada anda? Tempat ke-7 sekarang. Farisha Imelia tempat ke-8. Ruknesh tempat yang ke-9. Danishane, kenapa begitu lama anda menjawab? Teruskan, 10 soalan saja diberikan. Oh, sayang sekali Irfan, anda salah satu tetapi boleh lagi menduduki tempat yang lebih baik daripada Nur Azimah. Nur Azimah kini berada di kedudukan keempat. Begitu pula dengan Irfan. Irfan kedudukan yang kelima. Okey, kita tunggu lagi masa dalam 3 minit sebelum kita habiskan kita punya sesi PDPR pemanasan Battle of Mathematics. Okey, Irfan akhirnya memperbaiki kedudukan dengan tempat ketiga. Telah memecut Adam Akil 6 Sakura. Oh, begitu sayang sekali. Di sini kita tengok Syasha Finas nampaknya ingin mengejar. Alhamdulillah mendapat tempat ke-7, memecut Farisha Imelia. Bagaimana dengan Ruknesh? Oh, Ruknesh banyak juga salah di situ. Danishane masih lagi diberikan kesempatan. Begitu juga dengan Wani. Wani agak banyak juga salahnya. Muhammad Nazli Syam, apa yang terjadi kepada anda? Oh, sangat sayang sekali. Nur Kasih Arisa. Okey, ada masa lagi 2 minit sebelum kita tamatkan sesi Battle of Mathematics. Kita tunggu sikit lagi kawan-kawan kita yang baru masuk ni. Oh, nampaknya Kasih Arisa ni tidak bersebuah hati. Dia hendak menjawab sekali lagi. Okey, murid-murid yang lain boleh tengok kedudukan semasa kini. Tempat pertama, tempat kedua dan juga tempat ketiga. Okey, ada masa 1 minit lagi sebelum sesi pada kali ini ditamatkan. Okey, 30 saat lagi sebelum sesi ditamatkan. Nampaknya Muhammad Nazli Syam tidak dapat memecut kedudukan Ruknesh kali ini. Begitu juga tetapi dapat memecut kedudukan Syazwani Soleha. Okey, kita telah tamat 8-10 minit. Okey, cikgu tamatkan ya. Okey, ini adalah kedudukan semasa bagi pertandingan Battle of Mathematics. Tempat pertama dimenangi oleh Muhammad Firas Dani. Naib Johan telah dimenangi oleh Ahmad Amirul Fawaz bin Ahmad Afendi. Dan tempat ketiga dimenangi oleh Muhammad Irfan
Okey, tahniah kepada para pemenang, kepada murid yang tidak berjaya, pastikan anda masuk kelas lebih awal sikit. Okey, next time kita akan buat lagi ya. Okey, kepada murid yang berjaya, tahniah diucapkan. Kepada murid yang tidak berjaya, boleh cuba lagi pada masa akan datang. Okey, kita bersedia dengan PDPR kita pada hari ini. Kita pergi kepada Google Meet kita. Okey, terima kasih atas penglibatan yang cukup membanggakan. Okey, semua orang buka kepada Google Meet. Okey, cikgu akan present pelajaran kita pada hari ini. Okey, macam mana perasaan? Rasa macam terbakar ke? Terbakar tak? Rasa cikgu tengok awak macam nak tidur. Rasa macam nak tidur je ni. So cikgu pun buatlah satu kelainan sikit. InsyaAllah nanti kita akan buat lagi aktiviti lain menggunakan aplikasi yang lain. Okey, harapkan semua bersedia dengan pelajaran kita pada hari ini, iaitu mendarab dan membahagi unit masa. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama, kita tengok 4 jam 25 minit, kita darab dengan 8. Okey, bila kita darab dengan 8, okey, kita akan pertama sekali apa yang patut kita buat ialah kita akan bina dahulu dia punya ladang kambing dia. So kita bina dulu. Okey. Agak tebal di situ, jadi cikgu nipiskan sikit. Okey, so kita tulislah dia punya unit dia, iaitu jam dan juga minit. Okey, kemudian kita akan tuliskan nombor dia lah. Contohnya yang kat sini 4 jam 25 minit, jadi kita akan letak kat sini 4 jam yang kat sini. Kemudian 25 minit kita masukkan dalam rumah 25 minit. Okey, kemudian kita letak simbol darab. Kemudian 4 ni dia memang tak ada unit lah. 4 ni hanyalah 4 saja. Tapi kita masukkan dalam rumah minit. Tapi bila kita melakukan operasi mendarab, sebenarnya 4 ni bukan darab dengan 25 ni saja. Okey, 4 yang dalam rumah jam ni pun kena darab dengan 4 juga. So kita selesaikanlah 25 darab 4 dengan 4 darab 4. Okey, so 25 darab 4 kita selesaikan dulu. 5 darab 4 ialah 20, kosong di bawah, 2 di atas. Okey, 2 darab 4 adalah 8, tambah 2 adalah 10. Jadi dapatlah 100 minit. 4 darab 4 adalah 16. Okey, bila dah keluar jawapan seperti ini, adakah ini jawapan akhir yang awak perlu tinggalkan? Okey, masa pelajaran tambah hari tu, cikgu dah bagi tahu dalam rumah minit tak boleh lebih daripada berapa minit? Lebih daripada 60 minit. Tak boleh lebih daripada 60. So apa yang patut kita buat? Kita akan guna operasi tolak, betul? So kita akan tolak dengan 60 minit, dan 60 minit yang telah ditolak itu kita akan tambahkan 1 jam ke dalam rumah jam. Okey, kemudian barulah kita selesaikan. Okey, kita selesaikan seperti biasa. Selesaikanlah. Okey, 100 tolak 60 ialah 40. Okey, kemudian 16 tambah 1 adalah 17. Oleh itu jawapannya adalah 17 jam. Okey, 40 minit. Sama macam kita belajar operasi tambah yang sebelum ni. Cuma beza dia bila kita mendarab, kita kena pastikan kedua-dua unit jam dan minit ini perlu didarabkan dengan perkali dekat bawah ni. Kalau contoh 4 darab 4 lah. Maksudnya yang 25 ni pun darab 4, yang 4 ni pun kena darab dengan 4 juga. Sekiranya lebih daripada maksimum punya nombor, contohnya macam minit, maksimum dia ialah 60. Jadi kita tolak 60 tambah dengan 1 jam dan seterusnya. Okey, boleh tak dengan soalan nombor 1 ni? Terang tak soalan nombor 1? Jelas ke tak jelas? Gunakan bahagian chatting kalau awak tak nak bercakap. Jelas So tak ada masalah. Okey. Soalan seterusnya iaitu soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, 3 hari 5 jam darab dengan 10 sama dengan berapa hari dan juga berapa jam?
Okey, seperti biasa kita tuliskan dahulu unit dia hari dan juga jam. Kemudian masukkan digit-digitnya mengikut tempat yang betul lah. So dekat sini 3 hari masuk dekat 3. Okey, 3 hari. Kemudian 5 jam masuk dekat rumah jam. Kemudian kita darab dengan 10. Okey, darab dengan 10. Kemudian kita gariskan. Seperti itu. So kita congaklah. 5 darab 10 ialah 50. Okey, 50. 3 darab dengan 10 adalah 30. Okey, sebelum kita nak tinggal, seperti mana yang cikgu cakap sebelum ni, kita kena pastikan nilai pada unit yang lebih kecil iaitu jam tak boleh lebih daripada maksimum dia. So kalau kita tahu satu rumah jam tidak boleh lebih daripada 24 jam. Kalau awak tengok dekat sini 50 jam. So apa yang patut kita buat? Kita nak tolak dengan nombor berapa? Tolak 24 atau tolak 48? Cikgu bagi cadangan kepada awak. Tolak 48 ataupun tolak 24. Seorang bagi komen sikit. Ada tak murid dalam kelas ni nampak macam dah makin soro je. Macam sedih je semua. 24. Tolak 24. Danisha je ke yang ada dalam kelas ni? Yang lain mana? Okey, nak tolak dengan 24. Okey. Sekarang ni sebelum kita nak tolak dengan 24, okey, bila kita tolak 24, kita assume kita ada baki lagi dalam 26. So 26 tu pun masih kurang lagi, betul tak? Okey, nampak macam masih nampak lagi tak skrin kat depan ni? Ya? Cikgu. Ya. Skrin nampak tak skrin? Tak nampak skrin? Okey, cikgu stop sharing dulu. Tak. Okey, mungkin ada masalah lah tu. Okey, cikgu share balik. Okey, mungkin dia ada masalah tadi tu. Okey, so kalau tengok dekat sini, okey, dalam rumah jam memang betul kita tolak 24. Tapi bila kita tolak 24, bila 50 tolak 24, dia akan baki 26. So masih lagi besar. Jadi kita kena gunakan, kita tolak sekaligus terus. So macam mana kita nak buat? Kita kena fikir, kita kena tahu 1 jam sama dengan 1 jam pula. Okey, 1 hari sama dengan 24 jam. Okey, sama dengan 24 jam. Kalau 2 hari sama dengan 48 jam. Mana datang 48 ni? Datang daripada 24 darab 2 ataupun 24 tambah 24 sebab 24 jam untuk 1 hari. Kalau 2 hari mestilah 48. Okey, sebab 24 tambah 24 dapat 48 ataupun 24 darab 2. 2 hari kan? So dapatlah 48 jam. So kalau kita tolak 24 sahaja, nanti ada baki lagi 26. Okey, contohlah cikgu buat Kalau kita tolak 24, kita tambah 1, dia akan jadi macam ni. Okey, so dia akan jadi 26, kemudian ni 31. Okey, masih ada lagi. 26 ni masih besar lagi. So, kenapa kita nak susahkan diri kita, nak buat kerja banyak-banyak kali, nak tolak 24 lagi tambah 1. Kenapa nak buat kerja susah-susah, sedangkan ada cara yang lagi senang. Jadi, kita pukalkan. Pukal ni maksudnya kita tolak sekaligus terus. Kenapa cikgu panggil tolak sekaligus terus? Sebab cikgu kumpulkan mana yang lebih dekat. So, cikgu ambil 48 jam. Sebab 48 jam ni lagi dekat dengan 50. So, cikgu tolak 48. Sebab bila cikgu tolak 48, kita akan tambah 2. Siapa boleh beritahu cikgu? 2 ni datang dari mana? 2 ni datang dari mana? Hari. Ya, datang daripada hari. Kita kena ingat, dalam 1 hari ada 24 jam. Jadi kalau ada 2 hari sama dengan 48 jam. Disebabkan cikgu tolak 48 jam, sebab itulah cikgu tambah 2 hari. Kalau macam tolak 24 jam tambah 1 hari, tu kena faham lah tu. Konsep tu kena kuat. Kalau yang ini tak faham, susah sikit. Okey, so cikgu pun buatlah yang paling dekat 48. Jadi 50 tolak 48, kita congak pun kita dah dapat jawapan. Jawapan dia ialah 2.
Betul tak? Okey, kalau nak pinjam pun boleh, tak ada masalah kalau nak pinjam lah. Okey, so dapatlah 2. So 2 jam saja baki. 30 tambah 2 adalah 32. So dapatlah 32 hari 2 jam. Ni dia punya cara nak jawab soalan darab. Selalunya soalan darab ni dia akan keluar banyak nombor dekat sini. Sebab tu kita kena bijak. Kita nak tolak dengan nombor apa? Kita kena bijak memikirkan nombor yang terdekat. Ni kena pandai. Kalau kat sini tak pandai, nak tolak berapa, memang awak akan buat kerja banyak-banyak kali dan banyaklah dalam penyelesaian nak kena buat. Okey, kita tengok kepada soalan yang ketiga. Faham tak soalan yang kedua tadi? Okey ke tak okey soalan yang kedua tadi? Tolong beri respon. Cikgu tak nak sorang-sorang je dalam kelas ni. Okey, boleh tulis atau cakap. Minta bagi kerjasama kat cikgu tolonglah cikgu. Kalau cikgu sorang-sorang, saya Cikgu Asmawi mengajar sorang-sorang. Okey, soalan yang seterusnya, terima kasih. Soalan yang ketiga ialah 3 minggu 4 hari darab dengan 5. So kita tulis kat sini minggu, kemudian kita tulis hari. Okey, masukkan nombornya. 3 masuk dekat rumah minggu, kemudian 4 masuk dalam rumah hari. Kemudian darab, simbol darab, kemudian 5. Kemudian kita gariskanlah. Okey, bila kita gariskan, kita selesaikan. Dalam rumah hari dulu 4 darab 5 adalah 20. Semua orang tahu 4 darab 5 20. Okey, kemudian 3 darab dengan 5 pula. 3 darab 5 jawapannya ialah 15. Okey, sebelum kita nak tinggal, kita kena ingat konsep hari. Hari dengan minggu adalah 7. Semua orang tahu, jadi cikgu tulis kat sini. Apalah salahnya kalau awak tulis dekat sini, 1 minggu, tak salah pun kalau awak tulis 1 minggu sama dengan 7 hari. Okey, so kita letaklah 7 hari. Kalau awak letak 2 minggu, sama dengan berapa hari kelas? 2 minggu berapa hari? 14 hari. Terima kasih kepada yang respon. Okey, tolong respon dekat bahagian cetak tu Okey, awak tak perlu salin pun sebenarnya. Okey, awak hanya buat dalam kertas latihan yang cikgu bagi tu. Yang ni tak nak salin tak, tapi tolong respon. Jangan sorang-sorang je, kesian cikgu cakap sorang-sorang. Okey, so 3 minggu sama dengan berapa hari pula? 3 minggu sama dengan berapa hari? 3 minggu. 3 minggu Ruknesh? 21 hari. So guna sifir 7 kan sebenarnya kan? So sebenarnya pakai sifir 7. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kita tak boleh nak tolak 7 hari. Bukan tak boleh. Kalau kita tolak 7, ada banyak baki. 7 ni jauh dengan 20. Kalau kita nak ambil 21 pun tak boleh. Sebab 21 ni dah terlebih. Jadi yang paling cantik ialah 14. Jadi cikgu pun tolaklah 14. Okey? Cikgu bina dulu sifir ni dulu. Bukan sifir, kita panggil perkaitan antara minggu dengan hari. 1 minggu 7 hari, 2 minggu 14 hari, 3 minggu 21 hari. Baru kita nampak kita nak pilih yang mana. Kalau awak tak tulis benda ni, awak tak tahu nak tolak berapa. Nanti awak tolak 7 je. Nanti banyaklah kerja. Okey, so kita ambil tolak 14. Bila tolak 14, 14 hari ni sama dengan 2 minggu. Jadi kita mesti tambah dengan 2. Okey, bukan tambah 1. So jangan confuse kat situ. Ada setengah murid, dia nak tambah 1 je semua. Okey, so kita gariskan. Kemudian kita selesaikanlah. 20 tolak 14, congak saja dapat 6. Kalau tak nak congak, pinjamlah. Dapat 6 juga, sama je. 15 tambah 2 adalah 17. Oleh itu, jawapannya adalah 17 minggu, 6 hari. Macam tu soalan yang ketiga. Okey soalan yang ketiga. Boleh tak cikgu proceed dengan soalan 4? Soalan hari ni tak banyak, 12 saja. Itu cikgu bagi banyak kan? Ni cikgu bagi 12 saja. Takut tak sempat. Okey, boleh Okey, cikgu pergi kepada soalan yang keempat. Okey, soalan yang keempat dalam unit tahun dan juga bulan. Okey, 8 tahun, 3 bulan, darab dengan 14. Okey, soalan ni lebih susah sikit sebab kena darab dengan 2 digit. Okey. So, kita pun binalah dia punya sifir dia. Okey, kita bina sifir dia. Okey, kita tulis kat sini tahun, kemudian kat sini tulis bulan. Okey, kemudian kita tulis kat sini 8, kemudian kita tulis sini 3, darab dengan 14. Okey, kemudian kita gariskan.
Okey, ada setengah murid, dia tengok macam ni, dia rasa macam susah nak kira. Ada setengah orang sebab selalunya dia kira 14 darab 3, bukan 3 darab 14. Dia selalunya dia ambil nombor yang besar ni, yang bukan besar lah, nombor panjang kan, besar panjang lebih kurang lah. Nombor yang panjang ni 14 ni darab dengan 3. Okey, jadi dia tak nak, dia tengok macam keliru, jadi dia buat kat luar. Boleh sebenarnya. Okey, sebagai contoh awak buat kat luar, 14 darab dengan 3. Okey, ada setengah murid dia tak boleh nak darab macam ni, dia tengok susah, dia pening. Dia dah biasa buat 14 darab 3. Dia tak biasa buat 3 darab 14. Boleh buat kat luar. Tak ada masalah. Kemudian jawapan baru tulis kat dalam ni. Boleh. Cikgu tak ada masalah pun So 4 darab 3 letaklah 12. Satu naik atas. 1 darab 3 3 tambah 1 4. So dapat 42. So bila dia dapat 42, dia terus dia tulis 42 kat sini. Macam tu. Okey? Boleh, tak ada masalah. Nak buat kat kertas lain pun boleh, nak buat dekat muka surat yang sama pun boleh. Asalkan cikgu boleh tahu boleh dapat 42 dia datang dari mana. Oh, datang daripada 3 darab 14. Okey, contohnya soalan yang seterusnya untuk tahun 8 darab 14. Pun dia rasa macam pening. Susah nak ambil 8 darab 14. Dia lagi suka ambil 14 darab 8. So dia buat kat luar juga. Boleh. So ambil 14 darab dengan 8. Dia buat kat luar. Boleh tak ada masalah. So 8 darab 4 dapat 32. So dia letak 3 ke atas. 1 darab 8 dapat 8. 8, 9, 10, 11. Dapatlah 112. Okey, dia pun letaklah 112 kat sini. So dapatlah jawapan kat sini. Okey, dalam rumah bulan, okey kita tengok dekat sini, bulan dia jadi 42. Okey, kalau tengok kat sini 42 ni sangat besar. Sebab kita tahu dalam konsep bulan dan tahun ialah 12. Jadi kita kena bina sifir 12 sebenarnya. Okey, so kita pun buatlah sifir 12 ataupun buat perkaitan antara tahun dengan bulan. So kita tulis dekat sini 1 tahun sama dengan 12 bulan. Okey, kalau 2 tahun pula sama dengan 24 bulan sebab guna sifir 12 kan. Okey, kalau 3 tahun bermaksud 36 bulan. Okey, kalau 4 tahun sama dengan 48 bulan. So kita nampak kat sini perkaitan antara tahun dengan bulan adalah seperti ini. So kita mestilah kita nak ambil yang mana? 12 ke, 24 ke, 36 ke, 48? Okey, cikgu nak awak komen dekat bahagian chatting. Nak ambil yang mana? 36, 24, 12 atau 48? Kita nak tolak ni. Nak ambil nombor apa? Okey. Syekh Adam Putra cakap 36. Murid lain? Takkan Syekh Adam Putra je ada dalam kelas ni? Okey, Wani pun 36. Cakap kita ambil 36. Okey, sebab kalau kita ambil 36 ni paling dekat dengan 42. Okey, sebab kita nak tolak berjamaah. Kita panggil ni, ingat semayang je ada jemaah. Matematik pun ada jemaah. So tolak berjamaah terus. Tolak 36 mewakili 3 tahun. So kita tambahlah 3 tahun dekat rumah tahun. Okey, kemudian kita selesaikan. Okey, kita selesaikanlah. Okey. Gunakan pen hitam. Okey, 42 tolak dengan 6. Kalau rasa macam tak boleh nak ni, congaklah. Buatlah pinjam-pinjam tu. Kalau rasa boleh congak terus. Dapat 6. Okey, kalau nak buat kira ni boleh macam ni. Cikgu congak je. 12 tolak 6 kan 6. Okey, jadi 112 tambah 3 adalah 115. Selesai dekat situ. So, dapatlah 115 tahun 6 bulan. Soalan ni agak susah sikit. Kenapa? Pertamanya kita nak nak darab ni. Ada setengah murid dia boleh darab 3 darab 14 dia pandai. Ada setengah murid dia rasa bela macam mana cikgu nak ambil nombor pendek kat atas, nombor panjang kat bawah, dia tak biasa. Macam cikgu pun tak biasa. Cikgu lagi biasa nombor yang panjang dekat atas, yang pendek dekat bawah. So buatlah kat luar. Okey, itu bergantung kepada awak. Awak lebih kenal diri awak sendiri. Okey, soalan yang seterusnya. Soalan yang kelima. Boleh cikgu pergi soalan yang kelima? Okey, soalan yang kelima adalah dalam unit dekad dan juga tahun. Kali ni darab dengan 10. Lagi senanglah. Sebab darab dengan 10 semua orang tahu kan. Okey, so kita binakan dulu dia punya ni. Okey, pembahagi dia tu, gadang kambing. So dekad dan juga tahun. Okey, kemudian kita tulislah
Nombor dia 3 dekad 7 tahun darab dengan 10. Okey, kemudian kita gariskan. Okey, yang ini tak payahlah buat bentuk lazim kat luar. Darab 10 semua orang tahu. 7 darab 10 adalah 70, kan? 3 darab 10 adalah 30. Okey, sekarang kita tengok dalam rumah tahun. Sekarang dalam rumah tahun ni ada 70 tahun. Okey, kita nak tukar kepada dekad. 70 tahun ni sama dengan berapa dekad? Tadi kan kita dah buat battle. Tolak 70 lah kan? Betul tak? Sebab betul. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Kalau 2 dekad, okey cikgu tulislah. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Ni semua orang tahu. Okey, kalau 2 dekad sama dengan 20 tahun. 20. So kalau cikgu terus shortcut Kalau 7 dekad sama dengan 70 tahun. So maknanya kita ambil lah 70 tahun ni. So kita ambil lah tolak 70 tambah dengan 7. Macam tu. Okey, jelas ke ni? Okey ke? Faham tak kenapa cikgu tolak 70? Faham kenapa cikgu tolak 70? Okey, jelas. Bagus. Very good yang bagi komen ni. Okey, so kita pun tolak lah. Okey, kita tolak lah. 70 tolak 70, kosong. Okey, boleh buat garis, boleh letak kosong-kosong. Tak ada masalah. Atau nak letak titik-titik pun boleh. 70 tolak 70 kan kosong. Jadi nak letak garis. Garis maksudnya tak ada tulis apa-apa. Okey, kemudian 30 tambah 7, senang je 37. So, sebab itulah jawapan dia hanya dalam dekad saja. So, jawapannya hanyalah 37 dekad saja. Sebab tahun dah tak ada. Kosong tahun. Sebab itulah kita tak tulis kosong tahun. Buat apa nak tulis kosong tahun? Memang tak ada tahun. Kita tulis je lah 37 dekad sahaja. Selesai soalan nombor 5. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang ke-6. Ada nak tanya tak soalan nombor 5 ni? Ada tak yang tak jelas? Nak nanya ke? Tak ada Okey, bagus. Okey, kita pergi pada soalan yang ke-6 pula. Soalan yang ke-6 dalam unit abad dan juga tahun. Okey, dalam unit abad dan tahun, kita tulislah dulu abad dan juga tahun. Okey, ingat dalam kepala kita, 1 abad sama dengan berapa tahun? 100 tahun. Tadi ada soalan, sebab tu cikgu bagi Battle of Maths tu, cikgu nak tengok sama ada kuat tak konsep. Tapi kalau cikgu tengok tadi, ramai yang masih salah-salah. Jadi dekat situ nak tunjukkan kepada cikgu bahawa awak sebenarnya konsep tukar unit ni masih lemah lagi. Tak berapa kuat lagi. Okey? Sebab tu cikgu suruh awak jawab. Okey? So kena kuatkan konsep kat situ dulu. Okey, kemudian kita tuliskan nombor dia. Okey, tuliskan nombor dia dekat dalam ni. Okey, kemudian 5 abad 20 tahun kita darab dengan 8. Okey, kemudian kita gariskan 20 darab 8. Okey, 0 darab 8 kosong dulu. 8 darab 2 ialah 16. Okey, 5 darab 8 ialah 40. Okey, selesai kat situ. Tapi kita kena ingat 1 tahun sama dengan berapa abad? 1 abad sama dengan berapa tahun? Cikgu pun dah terbalik dah. 1 abad sama dengan berapa tahun kelas? 100. Jadi kita ambil. Okey, terima kasih. 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi kita mestilah tolak dengan 100. Kita tak boleh nak tolak dengan 200 sebab tak cukup. Jadi kita tambah dengan 1 dekat rumah abad. Okey, jadilah macam tu. Okey, kemudian kita selesaikanlah. Okey, cikgu panjang sikit lah ni. Okey. Jadi 160 tolak 100, cuba ngak saja dapat 60. 40 tambah 1 dapat 41. Oleh itu jawapannya adalah 41 abad 60 tahun. Okey, ingat pesanan cikgu, ingat dia punya fakta asas dia tak boleh lebih daripada berapa dan seterusnya. Okey, so nanti awak tengok balik video ni kalau tak jelas untuk nak jadikan awak lebih faham tentang macam mana nak tolak berjamaah tu. Kena faham tu. Tengok yang tulisan hijau ni. Okey, yang tulisan hijau ni adalah tolak berjamaah tu. Okey, cikgu bukan tak bagi tolak sikit-sikit. Boleh, tapi jadi banyak kerja. Kenapa nak susahkan diri sedangkan ada cara yang lagi senang. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Kita dah selesai kemahiran darab.
Okey, kali ni cikgu nak ajar awak kemahiran bahagi. Okey, kemahiran bahagi ni adalah kemahiran yang lebih susah lah. So tolong beri perhatian lebih lagi. Okey, lebih lagi lah. Sebab bahagi ni memang agak susah berbanding tambah, tolak dan darab. Okey, kalau darab tak boleh, memang confirm lah bahagi tak boleh. Tapi kalau darab boleh, tambah boleh, tolak boleh, insya-Allah bahagi pun insya-Allah boleh juga. Okey, sekarang kita tengok soalan yang ketujuh. Okey, soalan yang ketujuh dalam unit hari dan juga jam. So 12 hari 9 jam bahagi dengan 3. So kita pun buatlah bentuk lazim dia dulu. Okey, kita letak 3 kat luar. Dia punya perumah dia. Okey, tulis 12 hari. Okey. Tak keluar gambar Tak keluar gambar. Okey, cikgu. Dia tolak out kot ni. Okey. Okey, resume Okey. Okey, dah nampak balik. Dah nampak Okey, so sekarang ni jadi macam ni. 3 dekat luar, 12 hari 9 jam dekat dalam. Okey, kita pakai sifir 3 lah. Okey, pakai sifir 3. Yang ni senang lagi lah. Soalan ni senang lagi So 3 kita darab dengan 4. Dapatlah 12. So habis kat situ. Tak ada baki kan? Tak ada baki senang. Kalau ada baki susah sikit. Ni yang kena tengok ni. Ni senang sikit lah sebab tak ada baki kan. So kita letaklah hari. Okay, kemudian 3 darab dengan 3 dapat 9. Tolak habis. So dapatlah jawapan seperti dinyatakan, iaitu 4 hari 3 jam. Soalan nombor 7 sangat senang. Masih senang lagi. Kenapa? Sebab soalan nombor 7 ni dia tidak ada baki. Sekiranya ada baki dekat bawah ni, dia jadi susah sikit. Tolong tengok Sebab cikgu tengok ada murid yang jawab soalan yang minggu lepas, bahagi isi padu cecair dia salah. Sebab dia baki ni dia buat tak tahu. Cikgu dah kata baki ni 1 liter bawa naik atas jadi 1000. Jadi 1000 tu kena tambah yang ini dulu, tapi dia tak tambahkan. Sebab tu jadi salah. Kalau awak cek balik dalam latihan Padlet, memang cikgu boleh nampak. Sebab tu cikgu suruh hantar kat dalam Padlet tu. Bukan cikgu nak marah pun kalau dah salah. Kalau dah salah awak boleh nampak. Bila cikgu semak, awak boleh tengok, oh yang ni saya salah. Boleh buat pembetulan, boleh tengok balik, boleh belajar. Itulah dipanggil proses belajar. Kalau kita hanya tengok saja, kita takkan dapat apa pun. Biasalah. Yang penting kita belajar. Daripada kita tengok tapi tak buat apa-apa, tak dapat apa pun. Rugi je. Okey, kita rugi. Awak kena ingat, awak masuk kelas PDPR ni bukan terpaksa. Memanglah terpaksa cikgu suruh, mak suruh, ayah suruh. Tapi kita atas kesedaran kita sendiri. Kita nak belajar untuk diri kita. Bukan untuk orang lain. Kenapa awak rasa macam susah lah nak belajar online ni? Tapi dalam kelas ni memang ada murid yang sangat bagus. Setiap hari bersemangat. Kerja sentiasa hantar. Kau tak ada masalah keluarga pun dia hantar juga tugasan. Sangat bagus. Cikgu suka murid yang macam tu. Padahal sebenarnya cikgu pun faham dia ada masalah family. Contoh ni lah ke benda kan. Kesihatan, ada yang kematian ayah lah sebagainya. Tapi dia hantar juga tugasan. Bagus murid macam tu. So cikgu nak awak contohilah murid macam tu. Okey, jangan disebabkan masalah tertentu awak pun tak nak buat tak tahu saja. Okey, pembelajaran ni untuk diri awak bukan untuk cikgu. Cikgu memang dah pandai. Cikgu Asmawi dah pandai. Sebab tu jadi cikgu. Okey, so sebab tu kita belajar sama-sama Okey, untuk soalan yang ke-8, 10 minggu bahagi dengan 7. Tapi jawapan nak dalam minggu dan hari. Memang pun sebab nanti dia akan ada baki. Okey, kalau kita tengok dekat sini, okey, kita selesaikan menggunakan sifir 7 lah. Jadi semua orang tahu 7 darab dengan 1 dapat 7. Okey, yang ni semua orang tahu. So jawapan dia ialah 3. Okey, bila masuk macam ni, yang ini ramai murid yang bela sikit. Dia akan salah. Dia ingat dia tak tahu 3 ni apa. Cikgu nak tanya awak, 3 ni sebenarnya 3 apa? 3 hari ke 3 minggu? 3 hari. 3 hari. Jawapan tu 3 hari ke 3 minggu? Baki ni. 3 minggu kan. So bila kita dah dapat 3 minggu ni, kita kena bawa naik ke atas. Macam ni. So cikgu bawa naik ke atas. 3 minggu. So bila cikgu bawa naikkan ke atas, semua orang tahu 1 minggu sama dengan, okey cikgu tulis kat bawah ni lah. Okey, 1 minggu sama dengan 7 hari. Okey, semua orang tahu. 1 minggu sama dengan 7 hari. Okey, kalau 2 minggu sama dengan 14 hari. Kita dah buat tadi kan sifir dia kan. 14 hari. Kalau 3 minggu sama dengan berapa hari?
3 minggu sama dengan berapa hari? Kelas bagi respon. 3 minggu ni, 3 minggu kan? Sama dengan berapa hari? Okay, very good. 21. Terima kasih. 21 hari. Jadi, okay, semua orang tengok balik perhatian kat depan. Jadi, 3 minggu yang baki ni, kita masuk ke dalam sebelah. Walaupun dia tak ada, kita kena buat. Oh, 3 minggu ni sebenarnya kita tukar kepada hari, dia akan jadi 21 hari. Macam tu. So, kita kena tukar masuk kepada rumah sebelah. Walaupun dalam rumah sebelah tu tak ada apa-apa, kita kena buat yang baru. Tak ada pun cikgu, mana ada hari nak kena. Tak ada apa-apa pun kat sini. Kita kena buat lah. So, sekarang ni yang hari ni pula yang kita bahagi dengan 7. So, 21 hari bahagi dengan 7. Pakai CV 7 lah. So, maksudnya 7 darab 3 dapat 21. Baru kita tolakkan, baki dia kosong. Buat sampai habis. So, maknanya 3 minggu yang telah dibakikan tu, yang ada baki tu, kita tukar dulu jadi 21 hari. Datang dari mana? Datang dari CV 7, iaitu dalam 1 minggu 7 hari. 2 minggu 14 hari. Kalau 3 minggu 21 hari. Jadi 21 hari yang telah ditukar kepada hari tu, kita bahagi dengan 7. So dapatlah 3 hari. So jawapannya dapatlah 1 minggu 3 hari. Itu yang datangnya hari tu. Cikgu, yang ini ada minggu saja, tiba-tiba ada hari. Sebab yang baki ni kita kena tukarkan. Sebab tu datangnya hari. So dapatlah 1 minggu 3 hari. Okey, jelas tak soalan nombor 8 ni? Soalan 8 ni susah sikit kan? Susah sikit kepada murid yang tak ingat langsung lah. Tapi kalau murid yang ada basic, dia tahu 1 minggu 7 hari, 2 minggu 14 hari, 3 minggu 21 hari, InsyaAllah dia boleh jawab. Okey, dia bawa ke tepi dan dia tuliskan. Okey, soalan seterusnya. Yang ni senang sikit lah daripada yang soalan 9 ni. Okey, soalan nombor 9 ni mungkin susah sikit. Okey, cuba tengok soalan nombor 9. Okey, tak adalah, boleh lebih kurang je. Lebih kurang je. Okey, tapi kali ni unit dia dalam unit tahun. Jawapan nak dalam tahun dan juga bulan. Okey, macam biasalah, kita akan bina dulu dia punya bentuk lazim dia. So, 4 dekat luar. Okey, kemudian kita tulis 22 tahun. Okey, sengaja je cikgu bagi dia panjang sikit. Kenapa cikgu bagi panjang? Sebab lepas ni mesti akan kena tukar. Mesti ada sesuatu macam kat atas tu. Macam soalan 8 tadi. Okey, kita pun pakailah sifir 4. Okey, jadi kita tengok sifir 4. 4 darab dengan 5. Semua orang tahu jawapan dia ialah 20. Betul tak? 4 darab 5, 20 kan? Okey, so baki dia berapa kelas? 22 tolak 20. Berapa baki dia? 2. Terima kasih yang bagi respon tu. Okey, bila dapat baki 2, kita nak buat apa? Nak bawa naik atas ni jadi unit apa? Tahun ke, bulan ke, hari ke, minggu? Naik atas jadi unit apa? 2. Bulan. Okey. 2 bulan? Tak, ni bukan 2 bulan. Ni masuk rumah tahun lagi. Masih tahun lagi. So, kalau kita naik ke atas, okey, dia akan jadi unit baru, iaitu unit yang lebih kecil daripada tahun, iaitu bulan. Okey, so sebenarnya 2 tahun sama dengan berapa bulan? Cuba ingat balik dalam kepala otak awak, dalam kepala, 1 tahun sama dengan berapa bulan? 12 kan? Okey, terima kasih kepada Syekh Adam Putra. Syekh Adam Putra kata 1 tahun sama dengan 1 tahun sama dengan 12 bulan. Kalau 2 tahun sama dengan 24 bulan. So tulislah 24 bulan. 24 bulan ni datang daripada 2 tahun ni. Tengok kat sini, ni tahun kan? So yang ni 2 ni mesti 2 tahun, bukan 2 bulan tau. Awak kena ingat ni, ini rumah tahun, mestilah ini tahun juga. Mana boleh bila tolak tiba-tiba jadi bulan? Mana boleh? Ini rumah tahun, baki mesti jadi tahun, mana boleh jadi bulan? So yang tahun ni yang kita bawa masuk rumah bulan jadi 24. Tu kena tahu. Okey, sekarang baru kita bahagikan 24 ni dengan 4. Pakailah sifir 4. Okey. So 4 darab 6 dapat 24 kan? So selesai, habis. Tak ada baki. So itulah jawapan dia. 5 tahun 6 bulan. Ini adalah kesalahan yang selalu murid buat. Diingat 2 tahun ni, diingat 2 bulan. Satu lagi dia tinggal macam ni je.
Ni pun satu lagi masalah juga. Dia dapat jawapan ni dia tinggalkan, jadi bulan ni dia buat tak tahu je. Tak ada jawapan bulan. Salah lah. Okey, so tolong berikan perhatian kat sikit. Kalau tak faham, tengok balik video ni. Sebab tu cikgu buat rakaman video supaya awak boleh tengok balik. Okey, sekarang kita tengok soalan nombor 10 sikit lagi. 15 minit lagi kan. Okey, sempat. 3 je soalan lagi. Okey, soalan nombor 10. 21 abad, 12 tahun bahagi dengan 6. Okey, so kita binalah dulu dia punya bentuk lazim dia. Okey. Macam biasalah. So masukkan dulu 21 abad. Okey, 12 tahun bahagi dengan 6. 6 kat luar. Okey, garis panjang sikit. Okey, sekarang kita pakai sifir 6. Okey, sifir 6, 6 darab 1, 6, 6 darab 2, 12, 6 darab 3, 18. So, kita ambil 6 darab 3. Okey, semua orang tahu. 6 darab 3. Dapat 18. So, kita guna operasi tolak. Kita tolakkan, okey, 21 tolak 18. Berapakah jawapannya? 21 tolak 18. Semua orang kira. Congak ke boleh, atau kalau tak reti, pinjam lah. Pinjam, dapat 1, sini dapat 11. 11 tolak 8. Berapa jawapan dia? 3. Okey, kita dapat 3 abad. So, yang 3 ni bukan 3 tahun ya. Ya kakak, ya abang. 6 sakura, 6 lavender. Jangan ingat ni 3 tahun. Oh, tambah 3 je kat sini. Salah. Okey, cikgu nak tanya awak. Ni 3 ni 3 abad. Kalau nak masuk dalam rumah tahun, jadi 3 apa? 30, 300 atau 3000? 300. 300. Okey, so kita bawa naik ke atas ya, Danisha. Kita bawa naik atas, kita tambahkan dengan 12 ni. Ni yang soalan ni susah sikit lagi daripada soalan tadi. Kenapa cikgu kata susah? Sebab tadi dia sorang-sorang. Kalau awak tengok tadi dekat soalan ni dia sorang-sorang je 24 saja, so tak perlu nak tambah. Tapi dalam soalan ni di 300 ni dia bukan sorang-sorang, dia ada 12 lagi. Jadi kena tambah dulu. Ingat pesan cikgu. Bila kita dah tukar dapat 300, 300 ni kena tambah dulu dengan 12. Jadi congaklah, dapatlah 312. So yang 312 ni lah yang kena bahagi dengan 6. Yang kena bahagi dengan 6. Ingat pesan cikgu, 3 abad ni masuk dulu dalam rumah tahun jadi 300. 300 tambah 12 dapat 312. Okey, kemudian baru kita ambil 312 ni bahagi dengan 6. Macam biasalah. So 6 darab dengan 5 dulu dapat 30. Ambil 31 ni dulu. 30 ni 31 ni dulu. Tolakkan. Bakinya 1 turunkan 2. Ini susah sikitlah. So turunkan 2. So kemudian 6 darab dengan 2 dapat 12. Buat sampai tak ada baki. Selesai. Itulah caranya. Ingat pesan cikgu, yang ini yang selalu murid selalu salah. Dia ingat 3 ni dia letak kat 3 kat sini. Ada yang letak 3 ni dia tambah dengan 12 saja. 3 tambah 12 dapat 15. Salah. Dah salah teruk dah. Okey, so kena ingat 3 ni adalah 3 abad. 3 abad ialah 300. 300 tambah 12 dapat 312. Lepas tu baru kita bahagi dengan 6. Okey, so kita tulislah balik. Abad bagi kemas lah. Tahun. Tolonglah tulis elok-elok ya tulisan. Sebab kadang-kadang ada murid yang hantar ni, memang hantar bagus lah. Tapi tulisan pula macam cakar ayam. Susah cikgu nak baca. Okey? Susah cikgu nak baca. Okey, seterusnya. Soalan yang berikutnya. Soalan yang ke-11. Sikit lagi. Ada 10 minit lagi. Okey, 9 abad 60 tahun bahagi dengan 8. Okey, kita bahagi dengan 8 Kalau tak jelas nanti boleh tanya sebelum kita habis kelas. So kita bina dulu dia punya bentuk lazim dia. Cikgu. Ya, apa dia? Nak salin yang tadi Kenapa? Nak tanya apa-apa ke? Soalan nombor 9. Cepat, cikgu. Apa dia? Apa dia, Firas? Kenapa Firas? Nak tanya apa tadi? Okey. Okey, tak apa, kejap lagi Kalau nak tanya, boleh tanya kejap lagi. Okey, so 60 tahun. Soalan 11. Soalan 11. Sekarang soalan 11
Cikgu tak baca. Soalan 11. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang ke-11. Okey, dalam unit abad dan juga tahun. Okey. So kali ni pun soalan abad dan tahun juga. Okey. So kita pun selesaikanlah guna sifir 8. Okey. So 8 darab 1 8. Baki 1. Dapatlah 1 abad. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak. 1 ni nak buat macam mana? Adakah jadi 1 je ataupun jadi 10 atau jadi 100? Respon. Adakah jadi 10, 1 atau 100? Okey. So ada cakap jawapannya 100. Okey, 100 tu nak buat apa dengan 60? Okey, terima kasih yang jawab ni 100. 100. Kita nak buat apa 100 dengan 60 ni? Kita nak buat apa? Ya, bagus. Kita tambahkan. Very good. So, kita bawa naik ke atas. Kita tambahkan dengan 100. Bila kita tambahkan, kita dapatlah jawapan 160. Okey. Jadi, 160 ni lah yang kita kena bahagi dengan 8. Pakai sifir 8. Okey, so semua orang tahulah 8 darab 2. Kan? So, 8 darab 2, jawapannya ialah 16. Letak titik-titik. Kemudian turunkan kosong. Ni pun kosong je, senang. Habis, kosong kena letak lah. Ni ada setengah murid dia, bila dia turunkan kosong, yang atas ni dia tak kosong. Salah juga. 20 So, letaklah 20 tahun. Oleh itu, jawapannya ialah 1 abad 20 tahun. Alamak, Cikgu Asmawi. Soalan nak dalam tahun je. Kita nak buat apa? Soalan nak dalam tahun sahaja, tak nak abad. Apa yang patut kita buat? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Tukar. Nak tukar yang mana? Tukar 20 tahun ke tukar abad? Nak tukar yang 20 tahun ke tukar abad? Tukar ada yang cakap 20 tahun. Tahun tu dah cantik dah kakak, abang. Tak payah tukar lagi. Kita tukar abad lah. Abad ni yang kena tukar. Okey, congak je lah. 1 abad sama dengan berapa tahun? 1 abad sama dengan berapa tahun? 100. Okey, silap tak apa. Itulah belajar kan. Biasalah tu silap kan. Nanti buat pembetulan lah. Jangan silap terus buat salah. Okey, 100 tahun kita tambah dengan 20 tahun. Buat bentuk lazim macam ni. Okey, ada setengah murid tak nak buat bentuk lazim ni. Terus 120. Boleh, tak ada masalah. Kalau contoh soalan ABC, dapat 1 abad 20 tahun. Alah cikgu, saya tahulah cikgu, 1 abad kan 100. Jadi 100 tambah 20, 120. Terus dapat jawapan. Boleh, tak ada masalah. Untuk kertas 1 lah. Tapi untuk kertas 2 kena tunjuk. Letaklah macam kena tunjuk macam mana dapat 120. So inilah jawapan dia. 120 tahun. Walaupun awak cerdik pun kena tunjuk juga macam mana boleh dapat jawapan tu. Okey, soalan yang terakhir sebelum kita habiskan kelas. Okey. Soalan nombor 12. 21 hari. Okey, 4 jam bahagi dengan 4. Firas panggil. Firas panggil. Sekejap Firas, cikgu habiskan ni dulu. Lepas ni awak boleh tanya. Kenapa? Sekejap, cikgu tak sempat baca komen. Okey, sebab cikgu buka ni, cikgu buka guna komputer. Komputer tak nampak kat phone. Lepas tu laju pula tu. Jangan petik nama aku. Okey, tak apa. Kejap lagi cikgu cikgu tengok chat Kejap lagi. Cikgu habiskan sikit lagi. Okey, sekarang ni kita bahagi dengan 21 hari 4 jam bahagi dengan 4 Sekejap Firas, nanti cikgu tengok awak punya apa dia awak nak cakap. Okey, sekarang kita bahagi dengan 4. Okey. So kita selesaikan. So 4 kita darat dengan 5 kan. Semua orang tahu 4 darat 5 dapat 20. Okey, baki dia ialah 1. Nak buat apa 1 ni? Siapa boleh tahu cikgu? 1 ni nak buat apa? Cepat. 1 ni nak buat apa guys? 1 ni biarkan bawa pergi ke jam. Oh, kalau bawa pergi ke jam tambah 10 ke? Tambah 1 14. Okey, bawa ke jam tukar kepada jam. Betul. 1 hari sama dengan berapa jam? 1 hari sama dengan berapa jam? 24. So kita kena tambah dengan 24. Bukan tambah 1 ya. Bukan tambah 1, bukan tambah 10. Ni pun 1 juga ni. Kadang-kadang yang buat ajaran tak betul ni, ajaran sesat ni. Okey, so 4 tambah 4 8, 2 adalah 2. Baru betul.
Okey, so 4 darab berapa dapat 28? 4 darab berapa dapat 28? 4 darab tu 7 kan? Sebab 4 darab 7 kan 28. Okey, so dapatlah 28. Habis. Selesai. So tulislah elok-elok jam, kemudian hari. Dan tuliskan jawapan dekat bahagian jawapan. Okey, sekejap. Cikgu nak tengok bahagian chatting. Tadi Firas ada nak tanya sesuatu. Okey, kita nak tengok apa yang si Firas ni nak tanya. Okey, Firas boleh buka mic tak? Kalau nak buka mic. Okey, aduh cikgu, salah type. Oh, salah type. Apa yang silap? Mana Firas nak cakap apa tadi Firas? Mana si Firas ni? Firas nak tanya apa tadi Firas? Cikgu baca tak ada apa-apa pun. Soalan 11. Soalan 11. Apa yang soalan 11 tu? Soalan 11 ada apa? Kita punya soalan 11. Kebat. Oh, awak punya soalan lain. Soalan awak lain dengan cikgu. So, cikgu nak tengoklah soalan 11 tu siapa yang boleh jawab sendiri. Nak tengok macam mana awak fikir. Lepas tu cikgu tulis kebat. Soalan 11 awak tak sama dengan soalan cikgu. Awak jangan ingat soalan cikgu sama dengan awak tau. Soalan awak dengan cikgu tak sama. Okey? Memang lain, nombor dia lain. Dan soalan nombor 11 cikgu design tu untuk nak tengok siapa murid yang boleh jawab. Maksudnya murid yang boleh jawab soalan 11 ni maksudnya dia memang baguslah budak dia. Sebab jawapan tu dia tulis dalam, okey, jap cikgu tunjuk Okey, sikit lagi. Okey, cikgu tamatkan ni dulu. Cikgu simpan. Okey, cikgu tunjukkan awak punya hasil, awak punya latihan. Sekejap sikit lagi. Cikgu nak habis dah. Okey, kalau tengok kat latihan awak. Okey, cikgu bagi mana tadi? Lembaran kerja. Okey, ni dia. Okey, cikgu share balik. Cuba tengok soalan nombor 11. Sekejap Okey. Okey, nampak tak soalan nombor 11? Okey. Soalan nombor 11 awak ni bukan salah. Saja je cikgu ubah sikit. Soalan ni tu cikgu tulis kebat. 3 abad 92 tahun bahagi dengan 7. Jawapan nak dalam dekad dan tahun. Macam mana awak nak dapatkan jawapan tu? Memang soalan ni cikgu ubah sikit. Jangan awak, kenapa yang ni abad, yang ni dekad? Tak ada. Ada sebab. Cikgu nak tengok macam mana awak tukarkan jawapan tu supaya jadi dekad dan tahun. Cuba selesaikan. Okay, cikgu bagi clue. Clue dia ialah awak tukar dulu abad ni kepada tahun. Kemudian awak tambahkan dengan 92. Cikgu bagi tahu clue dia. Kemudian awak bagi dengan 7. Bila awak bagi dengan 7, awak akan dapat satu jawapan. Dan bila awak tengok jawapan tu, awak boleh tahu sebenarnya jawapan tu adalah berapa dekad, berapa abad, berapa tahun. Okay, cikgu bagi clue So, siapa yang boleh jawab soalan ni, kira terror lah. Jangan ingat cikgu salah. Sebenarnya cikgu ni saja cikgu buat soalan ni macam ni. Nak cabar diri awak sikit. Nak tengok sama ada awak ni faham ataupun tidak faham. Okey. So, cikgu rasa sebelum cikgu habiskan kelas, sikit lagi, berapa minit lagi ni? Ada 2 minit lagi ni. 2 minit lagi. Okey, cikgu akan sharekan kepada awak hasil kerja dan juga markah dalam kelas dojo. So, kalau tengok kat sini, ni tak tahulah cikgu nak marah ke ataupun cikgu nak tegur ke, cikgu tak pasti. So, awak tepuk dada, tanya diri sendiri. 6 Sakura ni, 6 Sakura murid yang terbaik di SK Kampung Batu pun ada yang tak hantar tugasan. Okey, cuba tengok. Dekat sini, ramai yang datang kelas cikgu tapi tak hantar. Bila nak hantar ni kakak, abang? Ada yang juga yang tak hantar So, tolonglah hantar. Okey, ada murid-murid yang kat sini yang datang. Tolong hantar tugasan ni secepatnya. Okey? Selewat-lewatnya hari Sabtu ni ke. Okey, so ataupun esok ke. Jangan lambat-lambat lah. Sebab kalau lambat-lambat, nanti banyak kerja. Settle cepat, senang. Okey, lupa nak bagi tahu minggu hadapan kita akan start buat exam. Exam secara ABC, dia soalan ABC. Mungkin 20 soalan. Awak akan jawab. Lepas tu cikgu nak tengok awak jawab apa. Okey, soalan ABC semua. Okey. Itu untuk 6 Sakura. Okey, kita tengok kepada 6 Lavender. 6 Lavender ni lagi cikgu nak nangis lah. 6 Lavender ni tak tahulah.
Apa tahu masalahnya? Mereka tidak mahu menghantar tugasan. So dia harap mungkin cikgu boleh spy guna teropong ajaib kot, boleh tengok. Tengok 6 lavender. Seorang je hantar. Zulkifli pun itu pun sebab dia hantar yang Sifi. Yang lain mana? Danisha mana? Liana mana? Syazwani. Ya. Saya dah hantar kat cikgu. Oh, awak hantar kat cikgu. Okey, nanti cikgu masukkan. Okey, Nazli Syam. Mana lagi murid-murid lain ni? Okey, nanti cuba check balik. Tolong hantar Okay, Danisha nanti cikgu akan upload dalam awak punya. Okey, mungkin cikgu tak perasan awak punya tertinggal. Sebab banyak sangat mesej masuk dalam WhatsApp tu. Kadang-kadang kalau boleh awak masukkan sendiri. Cuba try masukkan sendiri Kalau boleh lah. Okey, kalau tak tahu apa dia bahan nak kena buat, semua ada dalam ni. Awak boleh check. Cara jawapan pun semua ada dalam ni. Nak jawab, dia punya video dia, semua ada. So, awak boleh tengok lah. Okey, sebab tu cikgu buat guna Padlet senang. Awak tak perlu nak cari merata-rata. Tekan je Padlet tu, awak boleh jumpa semua apa benda yang awak nak cari. Dari segi jawapan, soalan, semua ada dalam tu. Okey? Okey, satu lagi. Apa lagi cikgu nak bagi tahu Oh, nak bagi tahu kehadiran. Okey, cuba tengok kehadiran. Siapa lagi murid yang nama dia tak hadir, yang dia hadir tapi cikgu tak ambil kehadiran lagi? 6 lavender dulu. Cuba check 6 lavender. Nazli Syam. Nazli Syam. Okey, lagi? Lagi? Irfan. Okey, lagi Aisyah. Lagi? Azimah. Lagi? Ni Syakirin pun ada. Syakirin ada kan? Lagi? Siapa lagi? Cuba tengok. Engku ada tak Engku? Engku rasanya ada. Engku ada Engku. Engku Nur Hazirah ada kan? Okey, ada lagi tak? Murid-murid lain 6 lavender. Okey, tak apa. Siapa yang nama? Azimah. Dah cikgu dah ambil dah Azimah. Okey, tu je Okey, 6 Sakura. Cuba cek 6 Sakura nama tertinggal. 6 Sakura, tolong cek nama tertinggal. Syekh Adam Putra tadi ada. Syasha Fina rasanya ada. Kasih ada. Okey, lagi siapa lagi? Ruknesh dah ada dah. Lagi siapa lagi? 6 Sakura. Tolong cek 6 Sakura. Farah Dania ada tak? Insyirah. Okey. Lagi siapa lagi? Cepat nak habis kelas ni. Seminit lagi. Cepat. Humaira ada tak? Humaira. Haris. Tak ada Faris, Siti, Wan Nurhana ada? Wan Nurhana ada? Tak ada Danish ada? Danish? Tak ada. Esther? Tak ada juga. Okey, so ni je yang datang Okey, so setakat ni. Okey, setakat sikitnya. Apa sikit sangat hari ni? Allah, 9 orang je. 9 ketul je datang hari ni. Okey. Okey, so tolonglah cikgu ucapkan terima kasih kepada murid yang hadir pada hari ini. Okey, kita akan jumpa lagi. Tolong hantar tugasan-tugasan yang diberikan. Okey, siapa yang guna akaun Rubiah Khalid ni? Rubiah Khalid ni. Kawan saya. Siapa dia tu? Rubiah guna akaun Rubiah Khalid. Aisyah. Okey. Saliana ni? Saliana TM. Saliana TM. Dengan ni, Nur Atirah. Nur Atirah ni siapa? Sebab tak buka kamera, tak nampak muka. Azimah. Okey. Okey, so tu saja. Oh, Saliana tu Wan. Okey, kenapa tak dekat lagi? Okey, so terima kasih kepada murid yang hadir. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan untuk peperiksaan. Okey, kita akan buat peperiksaan untuk penukaran unit. So, boleh ulang kaji daripada tajuk yang cikgu dah berikan. Yang sebelum-sebelum ni ada tajuk penukaran unit. Semua tajuk penukaran unit je. Okey, so tu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Bye. Sama. Okey, bye. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih. Hmm.